Alhamdulillah wa tawakkal 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah nabiyyina wa sayyidina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa mawala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bacaan kitab kita yang kedua ialah kitab Durrus Samin fi Aqaidil Mu'minin. Durrus Samin fi Aqaidil Mu'minin. Yang dikarang oleh Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud ni salah seorang ulama kita yang terkenal di alam Nusantara dan mengarang banyak kitab yang memberi manfaat pada masyarakat di zamannya hingga ke hari ini. Antaranya kitab fiqh dan kitab-kitab akidah. Kitab akidah ialah antaranya yang ada pada kita Durrus Samin fi Aqaidil Mu'minin. Kitab ini telah melalui pelbagai versi, cetakan Jawi, juga cetakan Rumi. Ini yang terbaru yang dicetak oleh Jakim yang ada di tangan kita ni. Ini cetakan terbaru yang dicetak oleh Jakim dan ditahqiq oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh, bekas pensyarah UKM. Dia susun semula bab-bab dan dia takhrij setengah hadisnya. Dan kita guna buku ni sebab format dia tu agak sistematik sikit. Khususnya zaman kita ni orang tak faham sangat Jawi, maka kita tengok font Rumi itu begitu mudah. Kita tengok biodata ringkas Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau ialah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris, dipanggil juga Syekh Wan Seni. Ibunya Wan Fatimah binti Wan Salamah binti Tok Banda Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi Fakih Ali Datuk Maharaja Lela. Ni buat bangsawan ni. Beliau dikenali dengan nama Tok Syekh Daud, mempunyai 5 orang adik-beradik, iaitu Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rashid, Syekh Wan Idris dan seorang adik perempuan bernama Siti Kharijah. Kelahiran dan kematian. Syekh Daud bin Abdullah Fatani dilahirkan di kampung Parit Marhum Kerisik, Patani. Lah ni buah Thailand. Namun tarikh lahirnya yang tepat tidak dapat dipastikan kerana cacatan para penyelidik berbeza, iaitu sama ada lahir pada tahun 1133 Hijrah atau lahir pada 1153 Hijrah. Beliau meninggal dunia di Taif dan dikebumikan di sana bersebelahan dengan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang baik dimakamkan bersama dengan orang yang baik-baik. Tengok Sayyidina Abu Bakar wa Umar dimakamkan bersebelahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bagaimana puak Syiah mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Dalam hadis yang sahih itu, orang baik dimakam bersama orang yang baik-baik, dan orang yang dimakamkan dengan orang yang baik-baik mendapat syafaat daripada kebaikan orang yang hampir dengan Allah. Tarikh kematian Syekh Daud juga tidak dapat dipastikan kerana ada yang mencatatkan tarikhnya sekitar 1847 Masihi dan yang lain pada 1262 Hijriah. Kita tengok latar belakang ilmiah Tok Guru kita. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dibesarkan dalam keluarga ilmuwan. Keluarga dia ni keluarga ilmuwan dah, keluarga orang alim belaka.
Dan memang biar gitu, kalau mak bapak suka bola sepak, anak-anak ni lahirkan sebagai main bola sepak Barcelona, Harimau Melaya ke, atau skuad Hobin Jang Hobin ke, gitu, The Red Warriors ke. Itu keadaan. Ayahnya Syekh Wan Abdullah dan datuknya Syekh Wan Idris adalah ulama besar pada masa itu. Ayah datuk ulama besar. Justru Syekh Daud telah diberi didikan agama sejak kecil oleh bapa dan datuknya. Syekh Daud telah mengikuti semua sistem pendidikan yang ada di Patani ketika itu. Pada peringkat awal, beliau berguru dengan keluarga sendiri, termasuk dengan bapa saudaranya Syekh Safiuddin. Ada pendapat mengatakan beliau belajar di Patani selama 5 tahun. Kemudian mengembara ke Aceh, belajar lagi di Aceh, dan berguru dengan Syekh Muhammad Zain Al-Ashi, seorang ulama terkemuka dari Kesultanan Aceh. Namun menurut sumber yang percayai, beliau dan beberapa sahabatnya telah belajar 30 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Tengok, belajar di Patani 5 tahun. Kemudian belajar di Aceh beberapa tahun. Kemudian belajar di Mekah 30 tahun. Belajar di Madinah 10 tahun. Mana 45 tahun full belajar. Pak campur di Aceh berapa tahun? Ambil 5 tahun, 50 tahun. Kita lepas SPM masuk universiti UKM, UIA, belajar 4 tahun. Belajar 4 tahun pun bukan 4 tahun belajar. Tolak semester cuti tu main bola, suka rugby, bowling, karaoke, nyanyi, seni silap, gayung, botani, tentera, kedek, pelapis, persatuan, pilihan raya, kampus, kemah, camp, macam-macam. Belajar 2 tahun je. Habis masa dengan main-main 2 tahun. Konon ko kurikulum lah, ko tak kurikulum lah, persatuan lah, apa semua. Habis masa begitu. Lepas tu belajar pun periksa, nak ijazah, nak tajaan, nak beasiswa, niat pun tak apa betul. Datuk guru kita belajar 50 tahun ni ngaji. Bukan kata nak suruh orang kata alim, bukan kata nak jadi qadi, bukan kata nak jadi mufti, bukan kata nak jadi ustaz, bukan nak masuk PU, penyetuh ummah, ataupun dai hadari ke apa, jadi selebriti ke, imam muda musim ke 10. Tak ada apa. Tak cari dunia apa. Mana lebih ikhlas? Kita belajar singkat atau kita dakwa kita ulama muda? Tok guru kita ni belajar 50 tahun, 45 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Tak claim diri sebagai ulama pun. Lepas tu mereka hampir dengan Allah, mereka dekat dengan Allah. Kita hampir dengan Samsung, hampir dengan Galaxy. Patut khayal dekat atas langit tu. Hampir dengan Nokia, hampir dengan apa? Ericsson, Sony Ericsson. Nak hampir dengan benda tu ya. Jadi karut habis. Allahu Akbar. Betul, balik-balik pergi ngaji Mekah, Madinah, jadi Wahabi, jadi Syiah, jadi liberal. Macam Ben Ali tu jadi liberal. Lepas tu duk serang-serang ulama, kutuk ulama, ina ulama. Ni ini manusia tak sedar diri. Allahu Akbar. Kita tak apa, kita baca balik, kita ulama, kita baca balik. Biar orang kata kita klasik ke, undur ke belakang ke, jumuk ke, orang nak kata-kata. Tapi kita pegang pada disiplin ilmu, bagaimana yang diwarisi oleh ulama-ulama kita terdahulu. Antara ulama yang unggul ialah Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita baca sikit pengenalan kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah bagi segala hambanya yang mukmin. Itu Ar-Rahman, yang beri rahmat pada hamba yang mukmin dan pada hambanya yang kafir dalam negeri dunia. Sebab tu kalimah Rahman ablag minar Rahim. Rahman, Allah yang Rahman ni, dia beri nikmat, beri rahmat pada orang Islam, pada orang kafir. Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Atheist, Zindik. Beri belakang rahmat. Itu tanda Allah Ar-Rahman. Untuk dunia boleh belakang. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman di akhirat.
Rahim, lafaz rahim khusus pada orang beriman saja di akhirat. Nikmat-nikmat yang halus, yang seni, yang molek-molek, comel-comel untuk orang yang beriman saja di akhirat. Orang kafir tidak ada maaf bagi. Kumulakan kitab ini, mula menulis, mula mengajar, mula nak belajar, mula nak baca dengan bismillah. Dia tabarruk dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ai abtar. Qalilul barakah. Setiap urusan pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bacaan basmalah, maka urusannya pincang, iaitu terputus, yakni hilang keberkatannya. Tak apa-apa pun kita mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan basmalah, dengan bismillah bagi memperoleh keberkatan. Apa saja kebaikan dimulakan dengan bismillah, pasti ada keberkatan. Tapi kalau nak main bola, kalau pendek pula bismillah, tak boleh, tak ada berkat, bahkan haram pula. Kerana kita meletakkan basmalah ayat Allah tu pada tempat yang haram. Dia ikut Tok Arab, Tok Arab main bola jaring gol, dia buat sujud syukur. Pakai seluar pendek sujud syukur, tak sah. Ingat, sujud syukur mana-mana kondisi dan situasi pun, sujud syukur dalam keadaan berwudu. Sujud syukur mesti keadaan berwudu, yang pertama. Yang kedua, sujud syukur menutup aurat, barulah yang sujud syukur. Yang tiga, sujud syukur ngadap kiblat. Hak main bola di stadium tak tahu mana kiblat. Kiblat dia penonton. Jadi semua, kalau stadium petak tu, semua tu kira kiblat. Mana dia jaring gol, mana saja dia duduk, ngadap kiblat. Pak Arab jahil tak belajar ke? Arab. Lagi arak-arak hak asli dalam hutan curang, padang pasir, watai unta tompok-tompok. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Arab ni lebih teruk kufurnya, pegang dengan kejahilan, pegang dengan fahaman animisme, pegang dengan kekufuran, dan lebih kuat nifaq, kuat munafik. Orang Melayu kita ni hati lembut. Tapi hari ni Tok Gua Jadi kata ada juga pejuang Islam yang menjadi barwa. Barwa. Betul. Maka kalau lah diri kita tak faham agama, jangan nak letak diri dalam sah perjuangan Islam. Kita tak faham agama, jadi barwa. Jadi barwa pada parti sekular, barwa kepada parti liberal, barwa kepada parti orang kafir. DAP, MCA, MSC tu parti orang kafir. Kita nak kata parti Islam. Kalau siapa kata mereka tu parti Islam, jadi kafir pula. Kerana kita mengislamkan orang yang kafir. Orang kafir tak kata kafir, nak kata apa? Dia nak mah kita apa punya pasal lah. DAP, MCA, MSC tu parti kafir, parti orang kafir. Orang kafir mesti ada muslihat dia. Itu kita ni kan jadi barwa pada orang kafir. Bila orang kafir beri gula-gula kat kita, beri gula-gula, beri baja, beri mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan, beri apa-apa keperluan, jadi barwa pula. Tak boleh itu. Ahli sunnah jemaah tak jadi barwa. Dalam arena politik pun kita kena tahu juga ada pemikiran-pemikiran ni. Macam dalam UMNO PAH PKR pun ada Wahabi, Syiah, Ahli Sunnah. Dalam parti-parti begini, kalau kita tak tahu jerangkak sama pemikiran-pemikiran yang menyeleweng ni, payah kita nak bina perjuangan Islam. Bila kita menang dan pegang kuasa politik pemerintahan dalam negeri ataupun dalam negara, duk gaduh sendiri pula. Walaupun sama-sama UMNO, ni UMNO Ahli Sunnah, ni UMNO Wahabi, ni UMNO Syiah, gaduh sama sendiri pula. Kalau PAH benar pula, ada PAH yang Syiah, PAH yang Wahabi, PAH yang Ahli Sunnah, duk gaduh sama-sama PAH Syiah, PAH Wahabi, PAH Ahli Sunnah pula. Kalau hak jenis liberal tu dah ambil pandangan sosialis, kapitalis, Marx, Stalin, Amerika, Europe, jadi tu pula. Mana ruh perjuangan Islam yang sebenar yang diambil daripada tabi'in sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin lama makin tak ada, makin terhakik. Sebab tu nak bina sah perjuangan Islam, mulakan dengan ilmu.
Kita ambil inisiatif talaki. Jangan kita aswajar, kita ambil berat buat politik. Mana tak ambil berat? Kita ambil berat buat politik. Sebab ia melibatkan pemerintahan negara, kepimpinan dan kepentingan umat Islam sejagat. Alhamdulillahillazi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainati wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kull makhluqat وجعل شهادتين دليلا على كمال أهل السعادات وخص لمعرفة عقائد التوحيد من اختاره من البريات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الواضحة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالكرامات. Ini pengenalan kita. Maksudnya segala puji bagi Allah yang dalil wajibul wujud, wajib adanya Allah ialah adanya segala kainat. Kainat ni apa? Segala makhluk. Kullu ma siwallahi fahuwa makhlukun. Selain daripada Allah kira makhluk. Manusia ke, binatang ke, tumbuhan ke, jin ke, malaikat ke, syurga ke, neraka ke, arah ke, langit ke, apa yang ada sebab aneka tu dikira makhluk. Selain daripada Allah dikira makhluk. Makhluk kadang-kadang kita sebut makhluk, kadang-kadang kita sebut kainat. Benda yang dicipta, benda yang dijadikan. Sebab tu istilah khas wajah kita gunakan alam tabi'i, bukan kita sebut alam semula jadi. Kalau alam tabi'i, alam tu ada tabiat dan tabiat alam tu dicipta oleh kuasa agung iaitu Allah. Allahu khaliqu kulla syai'. Tapi kalau kita alam semula jadi, alam ni tiada ada pencipta dan alam ni jadi sendiri. Macam apa teori Big Bang Stephen Hawking tu. Teori Big Bang. Alam ni berlaku dengan letupan. Mana dia ambil alam berlaku dengan letupan? Sedangkan lafaz dalam Quran sebut tu wa ja'ala syamsa siraja wa khalaqal insana dha'ifa. Ada lafaz ja'ala, ada lafaz khalaqa. Lafaz khalaqa ni maksudnya Allah cipta daripada benda yang ada kepada ada. Contohnya cipta manusia dari saripati tanah dan air. Min tin, min salsalin, min hama'im masnu. Tanah campur air tu. Tanah campur air tu benda hak ada dah. Cipta manusia daripada unsur yang sedia ada, iaitu tanah dan air. Khalaqa. Satu lagi lafaz ja'ala. Wa ja'ala syamsa siraja. Wa ja'ala al-laila wa ja'ala an-nahara ma'asha. Takkan malam tu dijadikan daripada letupan tak? Malam sendiri jadi daripada letupan tak? Bum, meletup baru jadi malam siang. Bum, meletup baru jadi bumi. Bum, meletup baru jadi langit. Apa kali meletup lah. Kalau meletup apa nama ni, siaran apa? Nabil dan Nilofa tu, itu untuk ahlul fusat, untuk orang-orang yang ahli dunia apa? Meletup, meletak untuk penyanyi, penari, apa penghibur, pelawak tu meletak untuk artis-artis lah. Itu lebih kurang. Nabi nak dengan Nilofa awak meletak tu, Stephen Hawking kata meletup. Lebih kurang tu. Teori karut agak kena dengan Islam. Kita pegang pada apa nama ni, gagasan Al-Quran. Wa ja'ala, Allah cipta daripada tiada kepada ada. Bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya tanya, kudrat Allah takluk tanjizi hadis ke, suluhi qadim ke? Itu kehendak Allah. Sampai kita nak korek, nak fikir Allah cipta alam ni dengan letupan ke, atau cipta daripada ada pada tak ada ke? Tak ada siapa tahu pun. Tapi Allah memberi definisi je lah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Mudah je bagi kita. Subhanallazi biyadihi. Kita tasbih pada Allah. Subhanallah, subhanallah. Ma khalaqta hadza